Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Perdana edisi Jumaat 10 Jun 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Kita terus ke tajuk utama. Hukuman mati masih ada. Hakim diberi pilihan guna budi bicara. Pewartaan tanah perkampungan orang asli akan dipermudah. ...427 permohonan pewartaan perkampungan orang asli sedang diproses. Perdana Menteri berkata permohonan pewartaan bakal dipermudah. Perkara mengenainya akan dibincang dalam mesyuarat bersama Kerajaan Negeri. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 117 kampung orang asli masih belum mengemukakan permohonan pewartaan. Kampung orang asli sebanyak 853 perkampungan yang telah pun diwartakan 216, 100 yang belum diluluskan tadi, ada yang belum diluluskan 154 yang telah diluluskan oleh Esko Kajian Negeri walaupun belum diwartakan dalam proses pewartaan. Yang masih dalam permohonan 427 dan yang tak memohon lagi 117. Jadi sebahagian besarnya telah hampir separuh telah pun diwartakan dan telah pun diluluskan. Cuma yang saya sebutkan tadi bahawa banyak perkampungan-perkampungan serpihan di kalangan daripada perkampungan asal. Kita fokus di dalam senarai di bawah JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli. Semuanya kampung-kampung yang tersenarai adalah kampung-kampung asal. Sementara itu, Perdana Menteri berkata kerajaan tidak pernah sesekali meminggirkan, sebaliknya mengutamakan semua kaum minoriti di Malaysia, termasuk orang asli. Fokus memperkasa pendidikan diberi tumpuan bagi mengatasi isu keciciran murid ke sekolah menengah. Hukuman mati yang bukan mandatori masih ada. Perdana Menteri berkata ini kerana hanya terdapat 12 kesalahan membawa hukuman mati mandatori. Sementara hukuman mati tetapi dengan budi bicara mahkamah pula membabitkan 22 kesalahan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pemansuhan hukuman mati mandatori memberi hakim pilihan untuk menggunakan budi bicara dalam menjatuhkan hukuman. Hakim tidak lagi terikat dengan perkataan mandatori bagi hukuman mati yang menyebabkan mahkamah tidak mempunyai pilihan selain menjatuhkan hukuman gantung sampai mati seperti diperuntuk undang-undang. Contohnya dalam kesalahan mengedar darah. Kita berpandangan bahawa setiap manusia ini perlu diberikan peluang kedua untuk hidup. Jadi hakim ada dua pilihan. Kalau dia rasakan orang itu memang penjenayah tegar, memang mengedar darah yang menyebabkan beratus ribu orang mati, dihukum mati. Boleh. Dia dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman mati. Tetapi kalau dia rasa dari segi budi bicara dia kata dia nak beri hukuman seumur hidup lah, dengan sebat sekali. Jadi dia kata dia boleh pindah hukuman mandatory itu kepada hukuman yang lebih ringan. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan hukuman mati mandatori dimansuhkan. Hukuman gantian tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Keputusan di Muktamad Kerajaan pada mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu susulan pembentangan laporan kajian hukuman gantian mati mandatori oleh beliau. Bagaimanapun jangka masa bagi menguatkuasa pemansuhan hukuman mati mandatori masih belum dipersetujui. Banyak perkara perlu diperhalusi terlebih dahulu termasuk cadangan menubuhkan tribunal untuk mengkaji kes yang sudah dijatuhkan hukuman berkenaan.
Kerajaan juga secara prinsipnya menerima syur jawatan kuasa khas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori yang dijelaskan melalui laporan kajian itu. Jawatan kuasa diketuai bekas Ketua Hakim Negara, Tun Richard Malanjum itu dianggotai pakar kajian jenayah dan perundangan. Antaranya bekas Hakim Besar Malaya, bekas Peguam Cara Negara, pengamal undang-undang dan pensyarah undang-undang institusi pengajian awam terkemuka. Penelitian lanjut akan dilaksana berhubung cadangan hukuman gantian terhadap 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori, satu kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan 22 kesalahan yang membawa hukuman mati tetapi dengan budi bicara mahkamah. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama Jabatan Peguam Negara, bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri selain kementerian dan jabatan berkepentingan. Tindakan itu amat signifikan bagi memastikan pindaan akta-akta berkaitan mengambil kira prinsip kekadaran dan keperlembagaan terhadap mana-mana cadangan kerajaan nanti. Turut dikaji kebolehsanaan hala tuju sistem keadilan jenayah, antaranya pewujudan prosedur pra-penghukuman, penubuhan majlis penghukuman dan pembangunan garis panduan penghukuman. Juga cadangan penubuhan Suruhanjaya Pembaharuan Undang-Undang, pembaharuan institusi kepenjaraan dan pelaksanaan hukuman berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Keputusan mengenainya bukti keutamaan kerajaan dalam memelihara hak semua pihak, sekaligus mencerminkan ketelusan barisan kepimpinan negara dalam menambah baik sistem keadilan jenayah. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan istiadat mengarak panji-panji sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Istiadat berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi tadi. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Istiadat dimulakan dengan persembahan Hormat Diraja, diikuti lagu Negaraku dan 21 das tempakan meriam. Seterusnya, lintas hormat udara oleh TUDM. Al-Sultan Abdullah kemudiannya memeriksa perbarisan sebelum perarakan dan pemberian panji-panji yang di Pertuan Agong. Kerajaan memiliki dana mencukupi untuk terus menyediakan subsidi bahan api kepada rakyat. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata adalah menjadi komitmen kerajaan untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat, terutamanya golongan rentan. Jelas beliau, amaun subsidi keseluruhan dijangka mencecah RM70 bilion tahun ini. Berikutan kenaikan harga minyak mentah, subsidi bahan api diunjur meningkat kepada RM30 bilion. Untuk bulan lalu sahaja, subsidi yang ditampung kerajaan berjumlah RM5 bilion. Tetapi kerajaan akan terus memantau keadaan harga minyak ini, di mana kita perlulah melihat apakah pelan jangka masa panjang, di mana salah satu caranya ialah untuk melaksanakan harga minyak ini dengan lebih bersasar. Jelas beliau lagi, kerajaan tidak merancang meminta dividen tambahan daripada Petronas untuk menanggung subsidi buat masa ini. Kumpulan pertama 295 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Mekah semalam. 7 bas membawa mereka dari Madinah pukul 3 petang dan tiba di Abraj Al-Janadriyah, Mekah kira-kira pada 10.30 malam. Laporannya bersama Faizal Jamal. Ketibaan mereka disambut Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengerusi Syarikat Muasasah Tewafa Asia Tenggara Adnan Hussein Abdullah Mandura
pengurusan tabung haji serta petugas haji Malaysia. Kumpulan pertama itu turut diberi sambutan khas oleh warga tabung haji dan muasasah selepas 2 tahun tiadanya jemaah haji luar Arab Saudi akibat COVID-19. Dan kita juga disambut dengan baik dengan aturan-aturan dan juga persediaan-persediaan yang dibuat oleh tabung haji dan juga oleh pihak syarikat Muasasah Tawafa Asia Tenggara, dan ini menunjukkan bahawa kerjasama yang baik di antara kedua-dua pihak dalam menyantuni dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada para tetamu Allah pada tahun ini. Jemaah seterusnya diberi taklimat dan melakukan ibadah umrah, iaitu tawaf mengelilingi Kaabah, sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, tahallul dan tertib. Jemaah haji Malaysia akan tiba setiap hari di Mekah sehingga awal Julai untuk menunaikan haji tahun ini. Teruja. Mestilah teruja kan. Kita tak pernah lagi nak mengejek haji. Kita cadang untuk pergi ke Masjidil Haram untuk setiap waktu lah, insyaAllah kalau boleh setiap waktu untuk ibadat dan buatkan aktiviti lah seperti berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya lah. Syukur, bahagia, nikmat lah. Terasa. Ya. Buat umrah ni ya, lebih cari pahala lebih ya. 2,766 jemaah dari 10 penerbangan selamat sampai di Tanah Suci dan 295 jemaah dari KT01 alhamdulillah selamat sampai di Mekah. Ini bermakna pejabat utama tabung haji di Mekah mula beroperasi sepenuhnya untuk terus menyantuni 14,306 jemaah haji Malaysia bagi musim haji pada kali ini. Dari Mekah Al-Mukarramah, Faisal Jamal, RTM. 15 pekerja warga Malaysia terbabit kemalangan di Muzdalifah, Arab Saudi. Insiden berlaku semalam selepas bas dinaiki mereka terbabas. 2 individu mengalami kecederaan serius dan disahkan patah tulang di bahagian bahu serta tengkuk. Baki 13 individu lagi dirawat sebagai pesakit luar dan dibenarkan pulang. Kenyataan Wisma Putra memaklumkan pihak berkuasa Arab Saudi masih menyiasat insiden berkenaan. Sementara Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah akan terus memantau insiden tersebut dan menghulurkan bantuan sewajarnya. Kesemua individu terlibat merupakan pekerja syarikat pembinaan yang terlibat dengan projek landasan dan perkhidmatan kereta api di Mekah. Mereka menerima rawatan di Hospital An-Nur dan Hospital Raja Faisal. Sektor awam dan swasta mampu menjayakan matlamat kemapanan Malaysia. Ia mengambil kira penerapan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam strategi teras syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Pelaksanaannya mencatat perkembangan positif. So these GLCs contribute to the mainstream of ESG by serving as role models, and the hope is, catalyzing change within their respective ecosystems and encouraging the role of corporate Malaysia to consider how they behave and how their actions can affect the communities and also the environment in which they operate. So, pelbagai strategi dirangka bagi menyokong aspirasi berasaskan ESG jangka panjang termasuk mengukuhkan pembiayaan dan pelaburan berkaitan kemapanan. Pembangunan kapasiti perusahaan kecil dan sederhana juga menjadi asas utama untuk mencapai aspirasi ESG dan matlamat karbon sifar bersih menjelang 2050.
Penubuhan kluster komunikasi strategik di bawah Jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara FSCC adalah satu langkah proaktif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Penalisis Polisi Sosioekonomi Dr. Zokri Idris optimis menerusi kluster baharu itu, maklumat serta informasi tepat, sahih dan terkini berhubung sekuriti makanan negara dapat disalurkan dengan lebih efektif kepada masyarakat. Ia membina keyakinan rakyat dan pelabur luar negara bahawa tahap sekuriti makanan di negara kita masih berada dalam keadaan terkawal. Jadi rakyat ataupun pengguna tidak perlu tergesa-gesa membeli barangan ataupun panic buying yang kita ada suatu ketika dulu ketika COVID melanda. Keduanya, saya melihat ia menzahirkan sebenarnya kepimpinan kementerian dan juga kerajaan dalam menangani isu ini. Kluster komunikasi strategik mampu berjaya mencapai sasaran sekiranya mendapat kerjasama semua pihak selain rakyat sentiasa peka dengan maklumat yang disalurkan. Kluster komunikasi strategik ini berjaya, kita perlu memastikan pertama tidak akan berlaku sebarang pendidihan maklumat dan informasi. Segala apa yang dikongsi dan ditularkan kepada rakyat haruslah mendapat mandat ataupun penjelasan yang sejelas-jelasnya agar informasi ini disambut baik oleh rakyat. Kita tidak mahu sebarang kekeliruan ataupun kecelaruan di peringkat rakyat yang terdiri daripada pengguna, pemborong, peruncit, penternak dan sebagainya. Semalam, MAFI mengumumkan penubuhan kluster komunikasi strategik di bawah FSCC bagi menyampaikan maklumat dan inisiatif kerajaan berhubung sekuriti makanan. Semua syarikat penerbangan di bawah AirAsia Aviation Group Limited, cabang penerbangan Capital A, komited menyelesaikan semua permintaan bayaran balik akibat pandemik secepat mungkin. Hampir 99% pertanyaan pelanggan berkenaan bayaran balik telah diselesaikan. Bakinya akan diurus dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Capital A, Tan Sri Tony Fernandez menerusi kenyataan berkata, AirAsia telah membuat bayaran balik kepada hampir semua pelanggan terjejas. AirAsia X yang kini kembali beroperasi telah membuat bayaran balik kepada pelanggan menerusi baucer perjalanan menyamai nilai tempahan dibuat. Baucer itu boleh ditebus serta-merta dan sah bagi tempoh 5 tahun serta boleh digunakan untuk mana-mana destinasi syarikat penerbangan jarak sederhana dan jauh itu. Setakat ini, majoriti atau lebih 155,000 pelanggan terjejas telah menerima baucer perjalanan. Bakinya dijangka selesai beberapa minggu akan datang. Manakala Thai AirAsia X sedang berusaha menyelesaikan semua hutang tertunggak melalui bayaran balik dan pemberian kredit. Syarikat itu sedang memproses permintaan bayaran balik selaras pelan pemulihan dan penyambungan semula operasi secara berperingkat. Bersua kembali. Senator Datuk Seri Zurainah Musa dilantik sebagai pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS yang baharu. Tan Sri Muhammad Salim Fathiddin pula dilantik sebagai pengerusi interim Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Perkara itu diumumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Datuk Seri Zurainah menggantikan Zakaria Abdul Hamid yang tamat perkhidmatan 22 Mei lepas. Pelantikan selama 2 tahun berkuat kuasa hari ini hingga 9 Jun 2024. Sementara itu, pelantikan Tan Sri Muhammad Salim bagi menggantikan Datuk Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik yang tamat perkhidmatan semalam. Pelantikan berkuat kuasa hari ini hingga lantikan pengerusi baharu. Dakwaan sesetengah pihak yang menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mementingkan isu hak asasi manusia dan demokrasi adalah tidak benar. Perkara itu ditegaskan Pegawai Khas Perdana Menteri Dr. Kamarul Zaman Yusof. Beliau menyifatkan amalan demokrasi berada pada tahap amat baik sejak Datuk Seri Ismail Sabri menerajui negara Ogos tahun lalu.
Perkara itu terbukti dengan Indeks Demokrasi 2021 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) yang meletakkan Malaysia di tempat ke-39 daripada 167 negara. Pencapaian itu merupakan yang tertinggi dalam kalangan negara ASEAN dengan 7.24 mata, mengatasi Indonesia 6.71 mata, Filipina 6.62 mata dan Singapura 6.23 mata. Datuk Seri Ismail Sabri juga telah berusaha memperbaiki kedudukan demokrasi negara menerusi pelbagai inisiatif transformasi. Ini termasuk tawaran transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan, meliputi rang undang-undang RUU anti lompat parti, pelaksanaan undi 18 dan pindaan perlembagaan persekutuan bagi menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. 13 September tahun lalu juga, Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik antara kerajaan dan pembangkang telah dimeterai. Ia sebahagian langkah penambahbaikan sistem berkerajaan. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon kerajaan melaksanakan 3 langkah penting bagi membantu penjawat awam yang kini terkesan akibat kenaikan harga barang. Ini termasuk melaksanakan gaji minimum RM1,800, menaikkan 2 tangga gaji KGT bagi penjawat awam sedia ada dan cadangan sistem saraan baharu bagi menggantikan sistem saraan Malaysia SSM. Menurut Presiden QPEX Dato' Adnan Man, tuntutan tersebut sangat relevan dan dibuat berdasarkan kepada keupayaan kewangan kerajaan. Kami tetap berterima kasih apabila kerajaan juga telah membuat beberapa langkah utama. Tetapi langkah-langkah ini tidak mampu untuk kami hadapi dengan kedudukan kewangan dan gaji kami pada ketika ini. Tambah beliau, pelaksanaan gaji minimum RM1,800 dalam sektor awam akan diikuti sektor swasta yang seterusnya akan dilaksanakan secara menyeluruh dan lancar. Ia sekaligus memudahkan kerajaan mencapai sasaran pendapatan isi rumah RM10,000 sebulan bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi menjelang 2025 melalui rancangan Malaysia ke-12. Sementara itu, jelas beliau, SSM sedia ada telah berusia kira-kira 20 tahun dan dilihat tidak berkesan dalam membantu penjawat awam dalam situasi masa kini. Beliau bercakap dalam satu sidang media di Kota Kinabalu, Sabah. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Rakan penyampai Syairul sudah pun bersedia dengan laporannya. Teruskan. Syairul, terima kasih. Perlitan Amtinah ke separuh akhir Masters Indonesia. Hanya kemenangan jadi pilihan Pankon. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Untuk edisi Sukan, kita mulakan dengan perkembangan badminton Masters Indonesia. Beregu wanita negara Perlitan dan Amtinah mara ke separuh akhir selepas cemerlang menundukkan pilihan keempat dari Thailand, Jongkolpan Kiti Tarakul Rawinda Prajongjai dengan keputusan 21-11, 21-16. Pasangan negara itu memerlukan 44 minit untuk mara sekaligus melebarkan rekod 4 kemenangan berturut-turut ke atas lawan dari Thailand itu. Pasangan ranking ke-10 dunia itu nyata turun dengan motivasi tinggi selepas tidak banyak berdepan masalah mengatasi lawan dalam aksi straight set. Perlitan dan Amtinah bakal berdepan pilihan ke-7 kejohanan dari Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti di separuh akhir. Beregu Indonesia itu terpaksa berhempas pulas sebelum menundukkan pilihan kedua kejohanan Lee So-hee Shin Seong Chan dengan keputusan 15-21, 21-16, 21-16.
Pasangan beregu lelaki Aaron Chia Sohu Yik pula tewas setelah ditundukkan oleh beregu China Liang Weikeng Wang Chan dalam permainan 3 set 16-21, 21-13 dan 21-17. Perjuangan satu lagi pasangan beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin juga tamat di suku akhir selepas memberi tetangan sengit kepada beregu pilihan pertama kejohanan dari Indonesia Marcus Gideon Kevin Sukamuljo dalam 3 set 21-10, 11-21, 18-21. Kecemerlangan Li Jizia juga tamat di suku akhir apabila ditewaskan juga oleh pemain tuan rumah Anthony Ginting 18-21, 21-16, 21-15. Menjelang aksi kumpulan E kelayakan Piala Asia 2023, Malaysia menentang Bahrain. Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon hanya mahukan kemenangan meskipun berhadapan pasukan berwibawa seperti Bahrain menjelang pertemuan malam esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jelas Pan-gon, beliau menghormati pasukan yang berada di ranking 89 dunia berkenaan serta pasukan dominan dalam kempen Piala Asia. Namun Pan-gon enggan mendedahkan strategi yang bakal diolahnya sama ada bermain secara terbuka atau bertahan. We have our own way to choose the win. So we will be consistently to keep our way to fight. Different way, this is we respect Auckland, but we will continue to go our own way. Tambah Pan-gon lagi, moral pasukan juga berada di tahap terbaik selepas kemenangan terhadap Turkmenistan serta semua pemain bebas daripada kecederaan. Selain itu, Pan-gon turut berharap kehadiran penuh penyokong Harimau Melaya malam esok dapat memberikan sokongan padu buat anak-anak buahnya. Sementara itu, pemain pertahanan kebangsaan Ahmad Khuzaimi PE juga berpendapat pasukan tidak mempunyai sebarang tekanan untuk berhadapan pasukan-pasukan yang mempunyai ranking lebih baik daripada pasukan negara. Kita dah bermain dengan tim-tim yang berada di ranking atas kita. So bagi saya tak ada yang mustahil lah untuk kami semua cuba mendapatkan keputusan menentang Bahrain nanti tu. Sepak mula antara pasukan Malaysia dan Bahrain akan bermula pukul 9 malam esok. Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Bahrain, Helio Sousa mengakui kualiti pasukan skuad Harimau Melaya ketika ini tidak menggambarkan pasukan yang berada di ranking ke-154 dunia. Pengendali berusia 52 tahun itu yakin skuad negara akan memberikan saingan yang sengit meskipun jika dilihat dari segi ranking dan rekod pertemuan memihak kepada Bahrain. Pasukan Bahrain sebelum ini dilabel sebagai pasukan pilihan dalam pertemuan malam esok berdasarkan kedudukan ranking yang cukup tinggi iaitu di tangga ke-89 dunia berbanding Malaysia 154. This is one of the cases that the ranking of the team that we're going to face tomorrow don't correspond to the quality of the players and the quality of the Malaysia team as a team. One thinks at this moment don't match with the other one. The team of Malaysia now at this moment is much more stronger and have good quality players that are above of the ranking that they have now. Selain itu, Sousa juga cukup berwaspada dengan kehadiran penyokong Harimau Melaya yang akan membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Kelebihan dan penyokong tuan rumah dijangka berpotensi untuk mengejutkan mereka. Kegagalan skuad Harimau Muda dalam beberapa kejohanan antarabangsa kebelakangan ini bukan kayu ukur kepada keberhasilan program pembangunan bola sepak negara PPBN. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata adalah tidak wajar menunding jari dan menggesa semua pihak duduk semeja mencari jalan penyelesaian.
terbang panjang dengan Datuk Amidin Presiden. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, semua pihak juga perlu memahami objektif penubuhan PPBN sebagai platform mencungkil bakat muda bertaraf antarabangsa bagi diketengahkan seterusnya digilap demi generasi baharu bola sepak negara. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan media tempatan yang menyifatkan PPBN sebagai syok sendiri dengan mengadakan program berkenaan hanya sebagai mengisi aktiviti bola sepak. Selepas menamatkan Sukan SEA Vietnam di tanggal ke-4 bulan lalu, skuad B23 negara tersingkir seawal peringkat kumpulan pada kejohanan Piala Asia B23 di Uzbekistan. Sepanjang kempen itu, skuad kendalian Brad Maloney tewas ke semua aksi peringkat kumpulan kepada Korea Selatan, Thailand dan Vietnam. Saudara, menjelang pusingan ketiga saingan kejuaraan Petronas Malaysian Capri 2022 yang akan membuka tirainya esok, selepas menjuarai dua pusingan awal bagi musim ini, pelumba CP150 dari pasukan Petronas sprinter Yamaha CKJ Racing, Ahmad Afif Amran yakin kini berada di landasan tepat untuk menebus kekecewaan apabila gagal bergelar juara musim lalu. Musim lalu juara tahun 2018 dan 2019 itu terpaksa akur di tempat kedua selepas tidak menamatkan pusingan ketiga yang menyebabkannya kekurangan 5 mata berbanding Azroy Hakim Anwar dari pasukan Honda Yuzi Idemitsu yang menjadi juara CP150 musim 2021. Memang saya punya target kalau boleh nak F3 tapi saya lebih fokus pada championship point. So kalau saya ada peluang ke depan, saya ke depan. So kalau tak ada, saya cuba keep saya punya point dulu sebab saya nak bagi point team saya tu berada di tahap maksimum lah. Berlumba di Lita Sepang Selatan, Afif menjangkakan saingan yang lebih sengit disebabkan struktur track yang panjang serta lebih terbuka dan sesiapa sahaja boleh menang. Dari segi weight badan saya kena kurangkan lagi lah sebab antara rider C450 saya rasa saya yang paling berat. So sekarang kita race di round 3 ni track panjang, so weight badan tu memainkan peranan 70% power motor ke power engine lah, so 30% rider. So rider ni kalau kita lebih ringan, kita advantage dekat kita punya speed. So track ni banyak speed, so mana-mana rider yang lightweight akan lebih advance lah. Tambahnya lagi, pasukan Honda mungkin akan menjadi pencabar utama bagi pusingan ini kerana Lita Sepang Selatan sepanjang 2.61 km itu memberi kelebihan kepada pasukan Honda dari segi aspek kelajuan. Afif memulakan kempen musim 2022 kejuaraan Petronas Malaysian Capri dengan langkah kanan apabila menjuarai dua pusingan CP150 berturut-turut dengan catatan masa 14 minit 32.412 saat dan 14 minit 36.498 saat masing-masing. Bersua kembali. Acara gembira jadi tragedi duka. Ya, Syaril, tanpa disangka pada hari pembukaan, jambatan yang baru dibina boleh runtuh sekelip mata. Ya, nak tahu ceritanya? Kita saksikan dalam hashtag malam ini. Di Mexico, acara perasmian jambatan bertukar tragedi apabila ia runtuh. Ia menyebabkan lebih 20 orang cedera termasuk Datuk Bandar. Mereka yang cedera terpaksa dikeluarkan menggunakan pengusung dan dihantar ke hospital terdekat untuk rawatan. Lebihan kapasiti mungkin penyebab ia terjadi. Dalam kejadian di India pula, seorang penumpang kereta api sedang leka merakam pemandangan di Sungai Ganga sebelum tiba-tiba telefon bimbitnya diragut seorang lelaki yang bergayut di palang sebuah jambatan. Nasi sudah jadi bubur, penumpang tersebut hanya terpinga-pinga tidak mampu berbuat apa-apa. Klip video dikongsi bacot India di Twitternya dan kini sedang tular di media sosial. Baik, berita perdana 10 Jun 2022 berakhir di sini. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Dan terus ikuti program inklusif selepas ini. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.